kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu. Saya akan menerangkan tentang pengenalan ciri-ciri makanan berbagai kaum di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang sangat unik kerana mempunyai berbilang kaum di dalamnya. Malaysia mengamalkan sikap bersepakatan yang dapat hidup dalam keadaan harmoni tanpa pergaduhan dan pertengkaran antara kaum. Malaysia juga tidak terlepas dengan negara yang mengamalkan sikap majmuk, di mana ianya mampu mempertahankan budaya dan adat rasmi yang tersendiri. Oleh itu, mari kita lihat masyarakat di Malaysia sering menikmati ciri-ciri makanan yang menarik. Malahan, pelancong di Malaysia juga turut menggemarinya. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri makanan tradisional masyarakat Melayu. Makanan tradisional Melayu biasanya halal. Makanan tradisional masyarakat Melayu biasanya sangat unik dan mempunyai ciri tersendiri, iaitu kaya dengan ramuan dan rempah. Santan pula selalu dijadikan bahan utama dan kebanyakan makanan masyarakat Melayu dibuat pedas, manakala daging biasanya direbus dengan kuah pekat. Hidangan yang paling popular masyarakat Melayu ialah nasi lemak, iaitu nasi ukus dengan santan. Semasa majlis-majlis khas Hari Raya Aidilfitri, masyarakat Melayu biasanya menyediakan nasi minyak atau nasi igi. Nasi berani, nasi kunyit, ketupat, lemang dan tapai disajikan semasa perayaan ini. Kuih bahulu juga adalah makanan istimewa yang popular dihidangkan ketika Hari Raya Aidilfitri. Sambal juga adalah salah satu hidangan popular masyarakat Melayu dan cili kering adalah bahan utama untuk masakan ini. Masakan asam pedas atau gulai tumis adalah hidangan yang amat popular di kalangan masyarakat Melayu. Hidangan seperti rendang dan masak lemak cili api yang dicampur dengan santan pekat dan sedikit kepedasan menyempurnakan warisan masakan. Di Perak, gulai tempoyak dan rendang tok adalah sebilangan hidangan tradisional Melayu yang biasa disajikan untuk makanan harian atau semasa perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan upacara perkahwinan. Keropok leko losong, laksa, budu adalah hidangan popular masyarakat Melayu di Kelantan. Di Kelantan, masyarakat Melayu amat mengemari makanan tradisi mereka, iaitu keropok ikan dimakan bersama dengan nasi kerabu. Manakala nasi dagang, solok lada yang disajikan dengan makanan laut adalah salah satu hidangan yang amat digemari masyarakat Melayu di Kelantan. Masyarakat Cina merupakan salah satu kaum yang berada di Malaysia. Makanan tradisional mereka membawa maksud dan lambang yang tersendiri kerana makanan tradisional mereka diwarisi oleh masyarakat Cina daripada zaman turun-temurun supaya tidak pupus dan untuk memastikan generasi yang akan datang dapat merasai makanan tradisional kaum mereka. Antara makanan tradisional masyarakat Cina ialah kuih bulan. Kuih bulan ini adalah sejenis kuih manisan bagi masyarakat Cina. Selalunya ia disediakan pada perayaan Tahun Baru Cina dan perayaan pertengahan musim luruh. Kuih bulan ini merupakan kuih terpenting dan istimewa bagi memperingati sejarah seorang isteri raja yang telah berkorban demi rakyatnya. Seterusnya, kuih bulan ini dia diperbuat daripada adunan manis yang mempunyai inti buah teratai atau kacang merah dan di tengahnya mempunyai kuning telur masin. Terdapat juga inti keladi, durian dan lain-lain. Seterusnya ialah jozi. Jozi juga dikenali sebagai dumpling. Lazimnya dimakan dengan sos celup cuka soya. Jozi juga terdiri daripada daging kisar atau isian sayur yang dibalut dalam keping gandum. Dahulunya, jozi ini menjadi seperti ubat untuk menyembuhkan penyakit. Lepas tu nak masak jozi ni dia menggunakan suhu yang lebih rendah apabila nak rebus dia. Seterusnya isang. Isang ni hidangan paling popular menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Isang juga dikenali sebagai Yu Shang yang melambangkan kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan. Sebab tu colour dia warna-warni. Lepas tu dia terdiri daripada campuran aneka salad dan juga irisan memanjang sayur warna-warni. Lepas tu dicampur dengan ikan.
Okey, cara untuk buat menikmati pisang ni adalah dengan menggaulkan. Okey, dipergaul ramai-ramai. Lepas tu campurkan bahan-bahan untuk meningkatkan dia punya rasa nak makan tu lah, dengan menggunakan nyepit ataupun chopstick. Lepas tu dia pergaulkan benda tu sambil melaungkan low hair secara beramai-ramai. Lepas tu dia punya adat ni macam semakin tinggi lambungan adalah lebih baik, kerana lambungan tersebut membawa maksud semakin mewah rezeki mereka yang diperoleh. Saya pula akan membentangkan tentang makanan masyarakat India. Seperti mana kita ketahui bahawa menurut masyarakat India merupakan keturunan India Selatan yang mengilhamkan masakan mereka berasaskan serbuk rempah ratus, haruman daun kari dan kelapa segar di dalam masakan tersebut. Dan minyak sapi juga sering diamalkan dan digunakan di dalam masakan mereka. Okay. Walaupun makanan tersebut mempunyai perbezaan, namun keenakan tersebut mencetuskan cita rasa ataupun menaikkan aroma sesuatu masakan tersebut. Okey, kita akan mengupas dengan lebih lanjut makanan-makanan masyarakat India. Okey, pertama, maruku. Maruku ataupun nama-nama lainnya ialah cakli atau cakri yang dihidangkan ketika tibanya hari perayaan Deepavali. Okey, ataupun majlis-majlis keramaian. Maruku ini sesuai dimakan, tidak kira umur, seperti kanak-kanak dan orang dewasa. Walaupun keras, ianya menarik makanan tradisi tersebut untuk menikmatinya. Okey, seterusnya ialah nasi biryani. Nasi biryani merupakan makanan yang menjadi kegilaan ramai orang, iaitu nasi biryani gam. Makanan ini bukan sahaja digemari oleh masyarakat India, malahan masyarakat lain turut menyukainya kerana keenakannya yang tersendiri. Dan nasi biryani ini sesuai dihidang bersama ayam masak merah, dalca dan sambal. Seterusnya iaitu tosai. Okey, di mana kita ketahui bahawa nama-namanya seperti dosa, dosai dan lain-lain lagi merupakan makanan masyarakat India yang senang dijumpai di gerai-gerai mamak, tidak kira waktu dan sebagainya. Okey, cara pembuatannya atau cara penyediaannya juga amat mudah dan senang sekali. Okey, tosai lebih sesuai ataupun lebih enak disediakan bersama gulai-gulai sampingan ataupun kari kambing, sambal dan buah-buahan. Okey, akhir sekali iaitu putu mayam. Yang kita ketahui bahawa putu mayam ini menjadi rebutan ramai orang kerana ia boleh dijadikan sebagai snack. Okey, tetapi cara penyediaannya amat rumit kerana perlu menyediakan kelapa parut dan gula perang ataupun gula kabung. Okey, cara penyediaannya mengambil masa yang agak lama kerana terpaksa menggaul tepung beras atau tepung adiapan dengan air atau santan, dan cara penghasilannya menghasilkan putusan seperti ini. Ianya juga perlu dikukus dengan air santan
untuk menaikkan aroma wangi sebagai perisa. Terima kasih Syahira. Seterusnya saya akan membentangkan makanan masyarakat kaum Iban. Yang pertama sekali adalah manuk pansuh atau dikenali ayam pansuh. Ayam pansuh merupakan lauk tradisional kaum Iban. Cara memasaknya pula adalah ayam diletakkan di dalam buluh dan ditambah bahan-bahan bagi menambah rasa ayam tersebut. Seterusnya adalah sayur midin goreng. Sayur midin goreng menggunakan sayur midin atau dikenali kemidin. Sayur tersebut senang didapati di semak atau di tepi jalan. Cara masakan sayur tersebut adalah dimasak bersama bilis, belacan dan cili. Bagi kuih tradisional kaum Iban pula adalah pengenan cuan dan pengenan jala. Gula apung digunakan dalam pembuatan kuih tersebut. Struktur bagi pengenan cuan berasa garing di sekelilingnya dan lembut di tengahnya. Bagi pengenan jala pula, strukturnya yang rapuh dan garing. Proses pembuatannya memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Bagi makanan eksotik masyarakat kaum Iban pula adalah ulat mulong atau dikenali ulat sagu. Ulat ini boleh didapati di dalam pokok sagu. Cara sajian yang pelbagai dan mengikut cita rasa seseorang itu. Harga pasaran bagi ulat mulong agak mahal dan lebih kurang RM50 per kilogram. Bagi yang beragama Islam, fatwa telah dikeluarkan dan mengharamkan ulat tersebut daripada dimakan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Ashraf. Dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Mustaqim. Seterusnya saya akan membentangkan tentang makanan masyarakat kaum Jawa. Antara makanan yang popular di kalangan kaum Jawa adalah nasi ambeng. Ia merupakan salah satu hidangan yang istimewa bagi masyarakat kaum Jawa sehingga kini. Ianya dihidangkan atau lebih ternampak menarik dihidangkan di atas dulang yang besar untuk dimakan secara beramai-ramai. Antara lauk yang sering dihidangkan bersama nasi putih di dalam dulang untuk nasi ambeng ialah sambal goreng, bergedil, ikan goreng, telur rebus, tempe goreng, bihun goreng, urap serunding kelapa dan juga opor ayam. Ia juga dihidangkan pada majlis kenduri sebagai tanda kesyukuran. Selain dimakan di atas dulang, nasi ambang ini juga boleh dibawa balik oleh tetamu dengan membungkus nasi tersebut menggunakan daun pisang dan dikenali sebagai berkat. Okey, seterusnya, selain daripada nasi ambang, ungkep juga salah satu makanan popular antara kaum Jawa. Keunikan makanan ini digambarkan dengan kehadiran rasa lemak manis, pedas, serta wangi serai yang menarik dan boleh dimakan begitu saja. Ia menggunakan ayam kampung untuk rasa isinya yang lebih manis, tetapi boleh juga menggunakan ayam biasa. Ungkep ini lebih popular di kalangan orang wanita kerana ungkep ini merupakan salah satu menu utama mereka ketika berpentang. Ini kerana pelbagai bahan campuran seperti halia, kunyit serta ketumbar yang memberi rasa hangat kepada tubuh wanita yang sedang berpentang. Secara kesimpulannya, negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan makanan bagi menunjukkan sesuatu identiti kaum itu. Maka secara tidak langsung masyarakat kita bersatu padu dalam apa jua aspek, seterusnya melahirkan masyarakat harmoni dan aman damai. Sekian itu saja daripada grup kami. Terima kasih.